أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz seindah kasih, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama akan membicarakan satu tajuk ataupun topik yang cukup menarik, iaitu kesilapan di bulan Syawal. Apakah yang silap ini? Sama-sama kita akan bicarakan, kita akan diskusikan bersama dengan bintang ilmuwan kita, tidak lain dan tidak bukan iaitu Ustaz Muhammad Yaakob Yusra yang telah bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Baru nak tanya Ustaz. Segak nampak ni. Sebagaimana biasa Ustaz, kembali kita digandingkan pada pagi ini untuk sama-sama kita membicarakan kesilapan di bulan Syawal. Mungkin penonton tertanya-tanya apa yang silap Ustaz. Sama-sama kita akan bicarakan kurang lebih 2 jam ini, dan sebagaimana biasa kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang menonton menerusi TV3, yang menonton di TV9 dan juga di siaran di FB Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, dan anda juga boleh tonton ataupun stream kami di Tonton HD. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, dan lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Jadi terus dia kekal menonton sehingga ke hujung siaran kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Baik, bila sebut kesilapan di bulan Syawal ni Ustaz, banyak benda yang terkait soal adab-adab raya Syawal dan sebagainya, dan ini mungkin sebagai mukadimah kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita untuk tanyalah Ustaz seindah kasih kesilapan di bulan Syawal sebagai mukadimah. Falyatafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati adinda saya dan Anas dan rakan-rakan penonton tanyalah Ustaz yang alhamdulillah tuan-tuan, sedar tak sedar kita melepasi bulan Ramadan yang begitu pantas. Yang kadang-kadang ada orang kata, "Loh, habis dah Ramadan, boy." Tak perasan. Tapi tak perasan pula dia. Kan, padahal bulan Ramadan itu Allah datangkan dengan persiapan 2 bulan sebelumnya. Pun kita dah minta Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tiba-tiba tuan-tuan masuk Ramadan tak sedar kata dah habis. Maka tuan-tuan, maka inilah hakikat betapa cepatnya waktu yang berlalu, menunjukkan bahawa inilah di antara tanda-tanda akhir zaman itu. Ini waktu tu kalau sangat cepat dan pantas. Baik, bila sebut tentang Syawal, menjadi satu kebiasaan kepada kita. Masuk je bulan Syawal ni tuan-tuan, dia kadang-kadang kelak-lakan tu wujud. Kan? Berlebih kurangnya kita dalam ibadah yang telah kita bina selama sebulan dalam bulan Ramadan itu, maka terkadang ada sebahagian orang yang akan meninggalkannya. Kan, contoh duk pergi semayang, tiba-tiba tinggal semayang. Kan, duk mengimarahkan masjid dengan solat berjamaah. Kira lepas je Pak Long buat pengumuman semalam ni, cerah masjid. Kan, malam pertama Ramadan tu saya ingat lagi, kira parking penceramah, parking untuk imam pun orang ambil. Punya kata ramainya orang, masya-Allah. Tapi tuan-tuan, bila mai pengumuman 1 Syawal, na'udzubillah lah berlaku kepada kita, clear tuan-tuan. Yang tinggal balik jemaah-jemaah asal. Maka inilah yang perlu kita nak sama-sama kita bincang dan kita tuntaskan perbincangan agar kita bukan semata-mata nak menjadi hambanya Ramadan. Kita nak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah. Kita tak pilih kasih pada bulan-bulan tertentu atau keadaan tertentu atau perayaan-perayaan tertentu, tetapi kita melakukan ibadah mengkhususkan untuk kita mentauhidkan diri, mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah hari ini kita akan berbicara dan kita sama-sama akan caknakan sedikit mungkin kesedaran-kesedaran yang kita mungkin terlepas pandang. Maklumlah tak, raya dia kata setahun sekali. Kan? Setahun sekali ni, jadi bila kita nak buat revision balik hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan agar untuk bersempena dengan Syawal yang Allah takdirkan kepada kita ini,
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga kesempurnaan dari segi ibadah, seperti mana kita menjaga, kita menatang bagi minyak yang penuh ketika bulan Ramadan, begitu juga kita mengharapkan dalam bulan Syawal, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan sebagai mukadimah, mudah-mudahan jelas kepada kita tentang kesilapan di bulan Syawal, mungkin antara adab-adab yang mungkin banyak akan kita kongsikan sepanjang siaran kita pada hari ini. Kadang-kadang bila kita raya ni dah tak ingat apa dah Ustaz. Jadi mungkin sebagai soalan pertama mungkin boleh kita raikan daripada sahabat Facebook kita, telah pun ada di paparan skrin pada pagi ini. Baik, Faridah Muhammad Aris bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan Aidilfitri? Adakah kita hari ini telah menyimpang daripada cara dan juga garis panduan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Faridah Muhammad Aris atas soalan yang baik untuk permulaan daripada perbincangan kita berkaitan kesalahan, kesilapan di bulan Syawal ini. Di antaranya bila sebut tentang menyimpang ni ataupun benda yang lari jauh daripada apa yang garis panduan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok apa yang major problem yang berlaku. Ada 9 kesalahan yang disenaraikan di antara benda yang memang banyak kita buat ketika bulan Syawal yang sebelum-sebelum ni. Jadi yang hari ni dan yang ke depan janganlah kita duk buat benda yang sama. Kerana manusia yang bijak itu, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang akan dia muhasabah diri dia untuk membetulkan, improvise kesalahan yang lama untuk dibetulkan dengan kebaikan yang baru. Baik, yang pertama, kesalahan yang paling major, kesilapan, benda yang menyimpang jauh daripada apa yang Nabi SAW ajarkan adalah ketika masuknya hari raya ni atau bulan Syawal, banyak daripada kalangan kita yang menafikan hak solat 5 waktu. Raya punya sakan itu kan, ziarah orang ni, Allah sampai lemangnya apa semua makan-makan sehingga kan tidak dia solat fardu itu. Sedangkan Nabi kata apa? Ma bainar rijal kufr as-salah. Sepatutnya Syawal ni adalah kemenangan yang semakin memenangkan kita dalam soal ibadah kita dengan Allah. Bukan menafikan rukun pada agama itu, yakni solat fardu itu sendiri. Jadi tolong tuan-tuan jangan tinggal semayang, janganlah tuan-tuan balik awal kita. Amalan awal nak kena hentam nanti dengan malaikat adalah di antaranya bab solat. 70 hasta terbenam dalam tanah bila kita buat satu kesalahan. Allah. Yang kedua, benda yang menjadi major pada kesalahan adalah tidak menutup aurat. Ataupun disebut dengan kadang-kadang pakaian tu tuan-tuan, dia dah umur 25, janganlah pakai umur 12 tahun punya baju. Allah. Kan? Maka sebab tu para suami, para ayah tolonglah inspect sikit, buat inspection pakaian anak-anak. Kan? Sehari sebelum raya tu ataupun seminggu sebelum raya ni kita dah kena buat dah. Kan? Ni dah berlaku ni, hari ni dah raya ni, tak upaya lah, tapi kena perhati juga sebelum anak keluar rumah, tengok kan ni pakai lipstick sampai 6 color, ingat apa lampu isyarat ke apa? Kan? Maka janganlah sampai membiarkan mereka mendedahkan aurat. Cukup digelar sebagai seorang suami atau seorang ayah itu dayus apabila membiarkan ahli keluarga, isterinya, anak-anaknya keluar daripada rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Maka tolong perhatikan pakaian masing-masing. Bukan suruh dia buat catwalk depan kita sikit sebelum nak keluar rumah. Yang ketiga, bersalaman dengan bukan mahram. Bukan mahram ni apa? Orang yang kita ni boleh berkahwin dengannya. Maka jangan dia kata ustaz tu sepupu kami, jangan dia buat lolak. Sepupu tak sepupu, sepupu tu adalah benda yang mahram. Yang bukan mahram bagi kita, maka kena jaga. Dia ada carta ustaz. Dia ada carta. Nanti kita kongsikan carta tersebut. Berhias jangan berlebih-lebih ataupun tabarruj. Kan? Allah dia bubuh bulu mata ni tuan-tuan 6 cm. Kan? Pipi bedak warna ni belah ni dia kata kerajaan perpaduan. Baguslah, tak ada masalah, tapi masalah dia berlebih-lebih. Orang tengok daripada jauh tu, masya-Allah apa dia ni. Ini macam patung opera dah. Kan? Maka jangan berlebih-lebih. Yang keempat, yang kelima, tidak memuliakan tetamu. Yang keenam, makan berlebihan. Sebulan dah jaga dah imsak anil muftirat, tak makan dan tak minum. Kesalahan yang menyimpangnya bila mana pagi Syawal tu dia khada balik yang 30 hari. Maka jangan makan berlebihan, kerana di antara Nabi kata wa an jismihi fima ablahu, benda yang akan ditanya kepada kita adalah jasad dan tubuh badan. Maka janganlah kita menyalahi. Yang ketujuh adalah jangan melakukan pembaziran. Fakta daripada SW Corp mengatakan 20% peningkatan pembaziran berlaku pada 1 Syawal. Masak beria-ria. Kan? Tapi orang yang makannya terhad.
Ya, orang dah makan banyak rumah, main rumah kita dia nak duit raya ya. Bekot dia makan tak nenes ketui, almond London, habis dah. Lepas tu minum ayam. Maka hati-hati jangan melakukan pembaziran kerana ia merupakan dalam surah Isra Allah kata apa? Ia merupakan pembaziran ini adalah ikhwanus syaitan, bersahabat dengan setan ataupun iblis. Yang ke-8, dosa bertempoh. Apa makna dosa bertempoh ni tuan-tuan? Contohnya kita benda-benda pergaduhan yang lama kita tak mau menyelesaikannya dengan memberikan kemaafan, maka kita saling, yang Nabi kata barang la yadkhul jannah khati'un rahimahu, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan silaturahim. Sedangkan Syawal itu sendiri ni, bulan Syawal ni adalah bulan yang kemaafan di antara kita satu sama lain. Dan yang ke-9 ni nanti kita akan tuntaskan secara mendalam. Saya sebut dulu apa benda yang menyimpang dengan soalan yang pertama ini. Yang ke-9 adalah mendekati pada perbuatan-perbuatan yang haram. Contohnya tak jaga ikhtilat, kan? Dia punya seronok sangat sampai bertepuk hang aku. Ya sangat, maka hati-hati. Maka insya-Allah nanti kita akan mendalami daripada ke-9 kesalahan-kesalahan ini berdasarkan soalan-soalan yang bersesuaian yang ditanya, diajukan oleh rakan-rakan penonton. Jadi tuan-tuan yang mungkin ada pertanyaan, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruang komen. Mudah-mudahan ada keberkatan kita bersama bersempena dengan sambutan Aidilfitri pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Nurul Hidayah Saifuddin, soalan berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah menjadi satu kesilapan terhadap mereka yang terlalu bergembira menyambut Syawal, sedangkan orang mukmin itu sedih meninggalkan Ramadan? Bagaimana yang dikira terlalu gembira menyambut Syawal itu? Sekian, terima kasih. Kadang-kadang Ustaz, tambahan kan, malam raya tu Ustaz, dia punya kemeriahan itu seolah kita tak pernah masuk Ramadan ni, sampai terlupa. Jadi mungkin ada amalan-amalan yang tertentu yang mungkin kita boleh lakukan sebagai orang kata apa, kita nak kata sedih sangat pun tidak, gembira sangat pun dia sedang-sedang tu Ustaz. Dia macam mana yang dikatakan itu Ustaz? Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah Saifuddin untuk soalan yang sangat baik. Berkaitan adakah menjadi satu kesalahan ataupun kesilapan apabila kita menyambut Aidilfitri ini dengan berlebih-lebihan, dengan berseronok? Maka sudah pastilah Aidilfitri itu sendiri disebut sebagai bulan kemenangan kepada kita. Berjuang dengan 30 hari kita imsak anil muftirat, menahan lapar dan dahaga. Pesta bulannya ibadah, kita melaksanakan ibadah yang jarang-jarang kita buat biasanya dalam bulan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu anugerah, rewardnya adalah dengan Aidilfitri. Dan Nabi SAW sendiri minta para sahabat ini berseronok ketika datangnya Aidilfitri. Sehingga kan ada satu hadis yang disebut Nabi SAW memerintahkan daripada kalangan sahabat ini untuk keluar ramai-ramai. Bukan daripada kalangan lelaki semata-mata, termasuk daripada kalangan perempuan, untuk keluar solat Aidilfitri. Sehingga kan termasuk di dalam riwayat mengatakan bahawa daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah ni dia minta kepada orang perempuan yang sedang uzur syar'i pun diminta untuk keluar pergi menyambut Aidilfitri ini untuk tengok walaupun tak boleh nak sembahyang. Sebab tu sunat kepada kita solat Aidilfitri ini dibuat di kawasan yang lapang. Cuma kalau dah masjid, kita dah ada masjid, kawasan lapang tu tak ada, janganlah duk gagah pibuh juga tengah-tengah samun tu. Semua samun, maka tak apalah buat dalam masjid. Cuma di zaman Nabi SAW, kalau tuan-tuan pergi di Masjid Nabawi, di bahagian masjid adanya Masjid Sayyidina Ali, di belakang tu adalah masjid yang mana disebut berlakunya khutbah ataupun solat hari raya. Nabi minta, kata Ummu Atiyah, dia kata apa? Nabi perintahkan semua untuk keluar pergi sembahyang raya ni. Untuk apa? Meraihkan keseronokan Aidilfitri itu disebabkan dia merupakan hari kemenangan kepada umat Islam. Selepas 30 hari berjuang habis-habisan, menundukkan hawa nafsu, tahan makan dan minum, dan mengambil faedah daripada ibadah-ibadah yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, maka ketika masuknya Syawal itu, maka haruslah kita mengambil faedah dengan kemenangan, dengan mengambil istifadah daripada apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Cuma janganlah terlalu over sangat, kan? Dia punya seronok dia tu sampai menafikan banyak daripada benda ikhtilatnya diketepikan. Banyak benda-benda yang haram mungkin terlaksana disebabkan keseronokan yang overdose, disebut dengan budaya hedonisme ini.
Allah, main bunga api sampai masuk dalam rumah orang, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Ini keseronokan yang tidak mampu dikawal, Ustaz, yang tidak mampu dibendung. Jadi, sama-sama kita beringat dan banyak lagi tentang kesilapan di bulan Syawal. Terus setia menonton tayangan Ustaz Seindah Kasih kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam tayangan Ustaz Seindah Kasih. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kesilapan di bulan Syawal. Kita masih lagi berbicara tentang apakah kata orang kampung saya, what do's and don't. Kan kampung mana tak tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh yang kita lakukan di bulan Syawal yang mulia ini. Dan Fadhil Ustaz, kita telah pun memberikan sedikit pencerahan tadi dan kita ada soalan yang berikutnya berkenaan dengan mahramnya, Ustaz. Arash Nur Mismail bertanya, Ustaz, minta pencerahan tentang mahram dan bukan mahram dalam keluarga yang boleh kita salam dan tak boleh kita salam. Terkadang terlepas pandang kerana bukan semua yang ambil kisah perkara-perkara seperti ini, Ustaz. Okey, baik. Bila sebut tentang mahram ataupun bukan mahram ini, yang pertama kena faham, mahram ni adalah orang yang haram dinikahi. Maksudnya orang yang kita tak boleh nikah dengan dia, maka kita boleh salam dengan dia. Tidak menjadi satu kesalahan. Ada yang disebut dengan contohnya haram mu'abbad yang selama-lamanya seperti mana saudara kandung kita, mak dengan ayah kita, mertua kita. Hatta kita mungkin jodoh tak panjang dengan isteri kita pun, dengan mertua kita tetap disebut dengan haram mu'abbad. Selama-lamanya tak boleh berkahwin dah dengan mak dengan ayah mertua kita. Baik, menjadi tanggungjawablah saya rasa dalam bab ni, tuan-tuan, sebagai ketua keluarga, suami ataupun isteri ataupun ayah ataupun ibu, tolonglah. Ni dah masuk Syawal ni, tuan-tuan, bolehlah kepada kita print contohnya macam cat-cat yang depa dibuat dalam bentuk yang macam ni dah ni. Carta ni. Sebab kadang-kadang kita memang terlepas pandang juga dari segi siapa yang kita boleh salam dan siapa yang tak boleh salam. Was-was tu. Dan benda-benda ni dah dibuat banyak dah. Kalau kita buka dalam carian internet tu dah ada dah banyak carta-carta tentang siapa yang kita boleh dan siapa yang tak boleh. Contoh mudah. Ada orang tahu, Ustaz, lah tu sepupu kami, Ustaz. Kami membesar sekali dulu, mandi bogel sekali dulu dekat sungai, Ustaz. Tu zaman kecil. Ni hang dah besar ni kena buat lolak. Bila hang dah balik, dia dah balik, maka tertaklif dengan hukum yang sama. Tak bolehlah duduk kira zaman kecil hang dulu mandi bogel sekali, tak apalah, mana boleh dia buat lagu tu. Dah, Ustaz, kami dah tahu dah, kami tak ada nafsu sama-sama kami. Jangan dia buat lolak. Macam adik-beradik kata. Jangan dia buat, ramai mana kes berkahwin sesama sepupu ni. Maka sebab tu Islam tu agama yang memberi jalan. Sepupu tak boleh. Maksudnya sepupu lelaki dan sepupu perempuan itu ada batas. Dari segi mereka ini adalah golongan yang bukan mahram. Maksudnya mereka ni layak untuk mereka ni berkahwin dan mereka boleh menikah, maka kena jaga bab aurat. Contoh kesalahan juga apa dia? Bila sebut mak saudara ataupun orang Kedah panggil mak menakan. Yang orang utara panggil mak menakan, pak menakan kan? Ataupun ayah saudara, mak saudara. Bukan semua kita boleh salam. Contoh situasi dia, ayah saya ada 4 beradik. Maka yang belah ayah punya adik-beradik yang lelaki boleh salam, tak ada masalah. Tetapi isteri kepada pak saudara, maka saya tak boleh salam. Isteri walaupun pangkat dia tetap mak saudara, maksu, mak lang, mak ndak contohnya, tetapi tetap ada batas syarak yang saya tak boleh salam dengan mereka. Kecuali adik-beradik belah ayah saya yang perempuan. Contoh mak menakan saya yang sulung, mak cak, saya boleh salam. Nak salam, peluk, cium, kilas pun tak ada masalah. Maka dalam bab ni perlu pada tengok pada graf ni. Dia tak pening tak mana pun, bila tengok kita tahulah. Tengok pada carta tersebut agar kita boleh tahu di mana batas syaraknya. Sebab ingat tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis berkaitan ketika mana kita berjumpa di antara 2 orang Islam, maka ketika bersalaman itu Allah akan menggugurkan dosa. Ini dalam satu hadis sahih. Patutnya gugur dosa. Tapi bila kita bersalam dengan orang yang bukan mahram, yang boleh kita berkahwin dengan dia, bukan gugur dosa, membina pula dosa dan menggugurkan pahala kita disebabkan melakukan pada perbuatan yang haram. Justru maka tuan-tuan ambillah berat sikit kali ni, pelekat besar-besar buh kat depan pintu biar tetamu mai masuk pun dia pun nampak, kita pun nampak, agar kita boleh ambil sebagai bentuk panduan yang baik.
Cuma kadang-kadang bila orang dah hulak dah salam. Contohnya mak saudara kita, dia dah hulak tangan. Macam mana kita nak menolak? Maka tolaklah dengan letak tangan di bahagian dada. Jangan kita beria pula pantang orang hulak kira sup nak sambak ya. Saya bagi duit raya tak dalam dia. Duit raya ambil tak ada masalah. Salam jangan duk buat salam cekau pula. Sebab ingat sebanyak mana jari-jari kita ni akan ditambah dengan perbuatan dosa hanya disebabkan daripada rasa malu kadang-kadang nak dia kata ustaz saya lagi jatuhlah yang muka mak saudara dah. Tolak dengan cara eloklah. Jangan tompeh pula macam tu dah. Tolak buat macam ni. Dia pun faham takkan dia nak suruh salam juga amboi tahuan mak menakan kita pun mabuk pi kuda ke apa kan. Maka insya-Allah ambil dengan cara yang paling beradab. Dan benda ini perlu dibetulkan walaupun kita rasa macam janggal, tapi tolonglah masyarakat ambil tahu cakna terkaitan apa yang mahram dan apa yang bukan mahram pada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan faedah dan kebaikan. Dan kena bezakan apa itu mahram, apa itu muhrim. Mahram orang yang haram untuk kita nikahi. Muhrim orang yang sedang berihram. Dia kata ini bukan muhrim saya, memang bukan muhrim pun, dia bukan berihram. Berihram tu duk pergi Mekah tu. Kita duk buat umrah tu buat haji iaitu baru bermuhrim. Itu kebezakan. Tak dosa tak masuk api Melaka kalau salah sebut. Cuma yang boleh masuk api Melaka bila duk lawan cekau salam, ikut teradap sebabkan rasa malu Allah. Jangan malu Allah pada syarak untuk kita betulkan balik mana yang kurang insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan dapat jadi panduan kepada kita. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, carta tu perlu kita sama-sama fahami dan kita sama-sama sebar-sebarkan insya-Allah. Semoga terhindar kita daripada melakukan dosa. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raihkan lagi daripada iman-iman di Facebook, kita ada soalan yang berikutnya. Yang manakah yang lebih afdal atau utama, menziarahi orang yang hidup, yakni menghubungkan silaturahim, atau menziarahi orang yang telah meninggal dunia, yakni menziarahi kubur pada hari raya? Minta pendapat Ustaz. InsyaAllah. Tabarakallah. Okay, baik. Terima kasih pada Tuan Iman. Mudah-mudahan Allah memberi juga iman kepada kita semua. Amin, insyaAllah. Yang membaca nama daripada orang yang beriman, insyaAllah. Bila sebut tentang mana yang lebih afdal, afdal ni menggunakan isim tafdil, menunjukkan bahawa which is best among the best. Kadang-kadang benda tu baik dah. Ziarah orang mati adalah kebaikan. Ziarah orang hidup pun kebaikan. Cuma nak diletakkan di antara dua situasi ini, mana yang lebih baik. Yang pertamanya, kita nak mengambil iktibar dari segi kefahaman dulu. Apakah hukum untuk kita menziarahi orang kubur? Jadi orang yang dah meninggal lah. Kubur ni orang meninggal lah, bukan orang hidup kot. Baik, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ada mengeluarkan satu bayan linas bertarikh pada 16 Julai 2015 berkaitan hukum untuk keluar berziarah di perkuburan ataupun pi kubur ziarah orang menjadi satu adat ataupun menjadi satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata adalah aku dahulunya menghalang kamu daripada menziarahi kubur. Sebab ada hadis yang lain Nabi pernah menghalang daripada para sahabat ini untuk pergi ziarah kubur. Tetapi setelah mana Nabi SAW baca hadis Nabi, menghazafkan hadis yang lama. Nabi kata sebelum ni aku halang kamu, maka sekarang ni Nabi kata ziarahilah kubur kerana ia boleh mengingatkan kamu dan mengingatkan kamu kepada kematian dan akhirat dan menjadikan kamu ini zuhud terhadap dunia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nampak perangai kita nampak tak pernah senonoh sangat, banyak-banyak pergi ziarah kubur. Sebab dia akan mengingatkan kita dengan kematian. Sebab tu para ulama kitab fiqh sebut apa? Para fuqaha mengatakan apabila bertembung di antara dua majlis, walimatul urus, kenuri dan juga kematian, maka ketika adanya dua-dua mungkin kita nak kena pergi ni. Kan? Walimatul urus pun kena wa iza da'aka fa'jibhu, kena pergi menghadirkan diri, wajipan pada kita. Ada kematian jiran, maka kalau boleh ketika ada pertimbangan sebegitu, pilihlah untuk pergi ziarah kematian. Kerana apa? Dia menambah iman kepada orang yang pergi ziarah. Pergi kenuri tak tambah iman lagi. Tapi pergi tengok orang mati, insya-Allah dia akan menambah iman. Lepas tu ada satu fatwa daripada Syekh Atiyah Sakhar, seorang ulama daripada Azhar, merupakan ketua majlis fatwa Al-Azhar. Biasanya ulama-ulama kontemporari dunia hari ini mengambil di antaranya rujukan-rujukan dari segi fatwa-fatwa mutaakhir ataupun bab-bab fiqh kontemporari ini, kebanyakannya daripada fatwa Al-Azhar. Dengan kredibiliti mereka lah. Disebut tentang bagi memberi kefahaman lebih baik, ni adalah Syekh
Atiyah Sakhar mengatakan bahawa hukum asal untuk ziarah kubur ni adalah harus. Nah, kita pergi ziarah dapat pahala. Mengambil iktibar daripada melihat kematian yang Nabi ajarkan untuk kita pergi. Maka hukum dia apa tadi? Sunat. Sunat untuk kita pergi ziarah. Dapat pahala. Pergi hari raya pertama boleh tak? Boleh. Raya pertama boleh. Ataupun nak pergi sebelum raya pun boleh. Kan, sehari sebelum raya pergi ziarah siap-siap. Hari pertama raya pergi ziarah orang hidup pula. Tak kalut lah. Tak kalut dah. Boleh tak? Boleh. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kalau kita sedang berpuasa ni, pergi ziarah orang, dapat pahala yang lebih lagi. Sebab kita sedang imsak anil muftirat, dalam keadaan kita beribadah. Jadi tahun ni boleh tak kita nak buat pelik sikit? Bukan kata Ustaz, adakah larangan untuk pergi pagi raya tu? Tak larang. Tak larang. Cuma kalau kita boleh susun, sehari, 2 hari sebelum raya, pergi ziarah kubur siap-siap. Pagi raya, kita fokus saudara mara kita yang tengah hidup ni. Boleh tak? Anak perantau boleh. Mungkin orang Ustaz, anak perantau kan masa terhad. Macam mana dia orang nak membahagikan masa ziarah tu Ustaz? Mungkin sampai lewat di kampung dan sebagainya. Baik, bila sebut tentang mai kadang-kadang balik sangkut jam pun 12-13 jam, maka kat sinilah flexibility itu perlu berlaku. Kita tahu kalau dia dah balik daripada jauh tu, bukalah ke lapangan waktu sikit. Ni kadang kita sampai takak pukul 4-5 tu tak mau terima tetamu dah. Rapat tutup pintu. Maka sebab Nabi kata apa? Orang yang dalam perjalanan nak pergi ziarah orang ni, Allah akan memudahkan jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya kita niat nak pergi ziarah orang. Saya nak pergi ziarah dari Anas contohnya dekat Perlis, kan, daripada Sungai Petani pergi ke Perlis contohnya 1 jam. 1 jam perjalanan itu Allah akan nilai sebagai benda yang boleh memudahkan urusan untuk kita masuk ke dalam syurga. So bayangkan anak-anak perantau yang balik 12 jam 13 jam sangkut kebah kaki-kaki ni. Kena dulu dia kata two real men use 2 pedal. Tuan-tuan janganlah. Tak payah raya ni dosa tu. Tak payah. Kereta abang auto je dah. Kan 12 jam perjalanan itu Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ia sebagai satu timbal balas yang baik kepada kita daripada asbab hadis dengan kita pergi ziarah orang, khususnya pada bulan Syawal yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan kebaikan fitrah kepada kita ni, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi panduan dan juga terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Berikutnya Ustaz, kita ada Nora Nani. Menarik soalannya Ustaz. Adakah sesetengah umat Islam yang mengambil keputusan untuk menutup pintu rumah dan pergi bercuti sama ada di dalam atau luar negara ketika tibanya Syawal atas alasan malas dan membazir untuk membuat persiapan raya, letih menyambut tetamu yang datang berkunjung ke rumah serta tidak kuasa menyediakan angpau raya untuk kanak-kanak dan budak-budak yang datang beraya? Adakah ini sikap yang baik yang merupakan kesilapan dalam menyambut Syawal Ustaz? Mohon pencerahan. Dia buat ni, dia ada bajet juga ni Ustaz. Mungkin ada sesuatu pencerahan di situ. Jadi kalau jenis orang yang bila main raya dia Allahumma salli alaihi wasallam keluar pergi luar negara ni, nampak uduh sangatlah perangai dia. Kan? Rapat rumah dia tutup. Dan sepatutnya Aidilfitri itu adalah bulan fitrah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tu disebut apa? Hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Ketika masuknya bulan Syawal, Nabi akan arahkan daripada kalangan wanita, daripada kalangan kanak-kanak agar semua keluar daripada rumah untuk berseronok meraihkan kehadiran Aidilfitri itu. Jadi bila kita pergi tutup rapat rumah, waktu itulah kalau nak pergi cuti dan sebagainya, tuan-tuan pegang satu benda. Percutian ni takkan pernah habis tuan-tuan, setiap waktu kita boleh pergi. Tidak ada hari-hari yang dilarang pun. Tetapi perayaan ni dia hanya datang pada mungkin setahun sekali sahaja, Aidilfitri, dan juga datang yang kedua adalah Aidil Adha, yang tu sahaja. Tapi kalaulah kita menafikan hak ibadah yang ada di dalam yang tak seberapa banyak itu, kita menafikan, maka alangkah ruginya. Kita sendiri pun rasa awkward tuan-tuan kalau orang yang tak siapa-siapa menziarah rumah kita pada hari yang lain. Tapi pada hari raya Allah memberikan keterbukaan kepada kita. Jiran yang tak pernah kita tengok main rumah kita, ada kita halau. Allah. Kita tak tanya pun ni siapa dia. Malah kalau budak-budak mai kutip duit raya, saya rasa itulah suasana yang semakin pupus dalam kalangan masyarakat kita, sehingga kan kita tak rasa sangat roh raya tu. Betul. Saya 2 tahun 3 tahun ke belakang ni sebab PKP apa semua hari tu tuan-tuan. Jadi bila raya tahun lepas dah tak ada PKP pun, budak-budak dah 2 tahun mereka tak keluar kutip duit raya.
maka dah mereka ada satu ruang yang hilang. Kita meriah Ustaz dulu. Saya ingat kalau nak raya dulu kita siap atok jadual nak kutip duit raya sampai mana? Round pusing. Sampai kadang-kadang pukul 4, 5 petang pergi kutip duit raya. Kita siap susun dah. Taman ni ada 200 masjid rumah. 180 orang Islam. Orang bukan Islam pun kita berketuk duit raya. Berketuk juga minta duit raya. Depa pun bagus meraihkan. Bagi ampau juga. Maka janganlah kita menghilangkan suasana tersebut. Ajak anak-anak kita pergi ziarah menziarahi tersebut. Bukan ajak minta duit raya, pergi ziarah orang. Tak apalah budak-budak dia tu Ustaz. Budak-budak ni pun akan jenuh Ustaz. Bila dia main raya rumah kami, dia pun tak mau makan. Tuan-tuan pun jangan paksa dia pun. Kadang-kadang kita pun nak duit raya kena makan dulu. Naya budak-budak tu. Tak apalah biar dia pun mereka hidup dengan keseronokan perayaan tersebut. Maka saya mohon dan merayulah janganlah kita buat perangai macam tu. Raya-raya ni lah setahun sekali je. Betul. Biarlah orang main ke rumah kita kerana tetamu tu Nabi kata mendatangkan rahmat dan keberkatan dalam rumah tangga kita. Mungkin ada kesuraman, ada benda yang tak kena dengan sebab kehadiran tetamu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita insya-Allah, mudah-mudahan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan kita raikan mereka sekadar apa adanya. Jadi insya-Allah Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan untuk kesilapan di bulan Syawal. Terus setia menonton bersama dengan tayangan Ustaz Indah Kasih Biar Tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam tayangan Ustaz Seindah Kasih Biar Tahu Jangan Keliru, dalam kerancakan dan kemeriahan kita, debaran kita untuk sama-sama kita berada di bulan yang mulia ini, sama-sama kita menambah ilmu dengan kita sama-sama mengikuti siaran pada pagi ini. Masih lagi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih mendiskusikan topik kesilapan di bulan Syawal. Apakah perkara-perkara penting yang perlu kita tahu berkenaan dengan yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan di bulan Syawal? Kita masih lagi bersama Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita teruskan lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya. Tapi sebelum tu kita ucap sekali lagi terima kasih kepada para penonton yang sudi untuk tekan butang kongsi ataupun share yang menonton di FB Live. Semoga bermanfaat insya-Allah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada soalan lagi berkenaan dengan kesilapan di bulan Syawal ini. Namanya Laila Dila Rosa ni, penonton setia kita. Baik, bagi seorang isteri atau ibu, pasti ada banyak perkara yang perlu dilakukan seawal subuh 1 Syawal sehingga kan tidak sempat untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Adakah ianya satu kesilapan yang perlu diperbetulkan atau adakah juga terdapat ganjaran pahala buat kaum ibu dan juga isteri ni Ustaz? Mohon pencerahan ni. Suara mewakili kaum wanita di luar sana Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Laila Dirasa. Berkaitan, kita akuilah biasa yang bila nak raya, mula daripada puasa ni memang para ibu, para isteri ni lah orang yang paling sibuk nak siapkan juadah sahur, nak siapkan juadah berbuka, nak kemas dapur, selagi nak masak pula. Ni dah masuk raya ni pula, mereka lah orang yang nak pastikan terai tu dalam keadaan yang baru, sofa dan sebagainya. Memang Allah takdirkan orang perempuan memang macam tu. Sebab tu para suami jangan marah bila isteri kita abang-abang nak tukar terai. Kita orang lelaki ni tak kisah kalau bukan plekat kita gantung buat terai pun kita on je kan. Tapi dah isteri ni Allah bagi pada mereka ni sukakan kepada perhiasan dan kecantikan. Naluri dia tu. Maka jangan marah tuan-tuan. Suami tip nak murah rezeki, banyak berbelanja kepada isteri. Apatah lagi benda yang melibatkan kepada rumah tangga kita. Dia minta 100, kata abang, sayang teringin nak beli sofa baru, bagi 200 kat dia. Kan? Dia minta 1000, bagi 2000. Kan? Biar sampai dia penat shopping, insya-Allah dia takkan penat lah. Bagi situasi dia pula, bila mana biasanya persiapan yang dibuat, kadang-kadang pada pagi Syawal tu dia nak masak rendangnya, nak kemas rumah dan sebagainya, sehingga kan kadang-kadang sampailah dia tak sempat untuk pergi solat raya. Maka tuan-tuan ni dengar bagi elok, sesibuk manapun kita, untuk tahun ni kita cuba manfaatkan sebaik mungkin mengambil ruang untuk solat raya juga. Ni belum terlambat ni. Dan lagi tu. Maklum salum je, telekong ke, salum je ni pi juga. Sebab sembahyang raya biasa pukul 9. Dan lagi untuk kita ambil manfaat, pi lah. Sebab
Lepas tak lagi Zuhur, tak boleh sembahyang raya nak balong. Jangan duk pergi request kata imam tu, imam tadi pagi tak adan duk balut lemang. Boleh tak lepas Zuhur ni kita buat sembahyang raya ramai-ramai. Maklum jangan buat ulang balong. Kan balik awal kita. Nah, tak boleh dah. Dia macam sembahyang tarawih kan habis lah Ramadan, berlalu Ramadan tak boleh buatlah tarawih. Dia hanya bila pula Ramadan tahun depan, maka sama dengan solat raya. Maka Rasulullah SAW sendiri minta para sahabat ni bawa anak isteri semua mai untuk solat. Termasuk saya kata tadi hadis daripada Ummu Atiyah mengatakan kata apa? Rasulullah perintahkan untuk keluar ramai-ramai. Bukanlah menjadi perintah yang wajib, tetapi perintah yang menjadi sunat muakkad untuk kita bawa ahli keluarga. Jadi maklum-maklum ambil Ustaz, rehat Ustaz 20 minit, 15 minit untuk kita pergi solat, sagi balik buat balik kerja. Kan pasanglah tirai, tariklah sofa, moplah lantai, tak ada masalah. Tapi janganlah kita menggadaikan satu ruang yang penting sebab Allah cuma memberikan hidangan tersebut cuma 2 kali saja setahun. Kan? Maka ambillah manfaat. Sedangkan susun sofa hari-hari boleh. Betul. Tukar tirai hari-hari boleh. Nak pakai puluk dakap hari-hari boleh. Tapi untuk perayaan ini hanya limited sangat. Ambillah manfaat sebaik mungkin. Tahun ni masih ada ruang dan masa. Kita pi ajak suami, bawa anak-anak kecil, bawa anak-anak perempuan kita, semua pi berkampung untuk kita solat di masjid dan beramai-ramai ataupun di mana ruang-ruang yang lapang lah, insya-Allah mudah-mudahan. Kita merasai kemeriahan Syawal Ustaz dengan kita bawa keluarga kita, sama-sama kita bagi mereka suasana masjid dan juga surau. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Putra Danish Fahmi yang bertanya untuk soalan pembaziran ni Ustaz. Seperti kita sedia maklum, bulan Syawal merupakan bulan yang berbahagia buat seluruh umat Islam. Namun begitu, ada setengah masyarakat yang membuat persiapan raya tanpa mengukur baju di badan sendiri, sehingga berlakunya pembaziran dan beban terhadap diri sendiri. Soalannya Ustaz, apakah panduan dalam Islam untuk menyambut bulan Syawal dengan cermat agar pembaziran seperti di bulan Ramadan tidak berlaku atau berulang kembali Ustaz? Sedikit pencerahan dari Ustaz. Baik, masih pada Putra Danish Fahmi untuk soalan berkaitan pembaziran. Kita dah ulang banyak kali dah. Pembaziran yang berlaku, laporan daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejal dan Perhubungan Awam SW Corp Malaysia melaporkan pada bulan Ramadan sahaja tidak kurang hampir 40,000 tan metrik makanan yang dibuang. Daripada pembuangan tersebut, lebih 40% adalah daripada sisa makanan yang masih elok untuk dimakan. So bayangkan kalau 40,000 tan metrik, 40% adalah makanan yang elok dimakan, which is sekitar 18,000 ke 17,000 tan metrik makanan setiap hari dibazirkan dan dibuang. Dan angka tersebut dilaporkan oleh SW Corp pada Keratan Akbar beberapa minggu yang lepas sebelum raya ni, mengatakan bahawa akan berlaku pertambahan 20% pembaziran pada raya pertama. Ni dah raya dah mai ni. Maka tolong aware dan tolong cakna jangan lakukan pembaziran. Sebab bila sebut raya pertama ni tuan-tuan, biasanya semua pulun buat hidangan-hidangan yang sedap dah. Tetamu ni tuan-tuan, dia akan pi rumah mana pun ada makanan dah. Betul. Kecuali memang makanan di rumah kita ni dia ada trademark dia. Kan ada orang yang pergi rumah ni memang laksa dia sedap tahap meninggal punya. Maka mungkin dia kena peruntukkan banyak. Laksa kita tahu tak apa, tak rugi kalau buat banyak sebab apa, boleh perangat balik. Rendang kita tahu boleh perangat balik. Mana makanan yang kita tahu boleh untuk di long standing ni itu panjang. Tahan lama. Dia punya lifetime itu panjang, maka tak apalah. Ini pergi buat makanan yang dia pun tahu hari tu tak habis, maka sadaqallahul azim, maka habis kena buang. Ingat SW Corp kata apa? 20% pertambahan pembaziran akan berlaku pada hari raya yang pertama. Ni Aidilfitri dah mai kepada kita, Syawal dah masuk pada kita, elakkan termasuk daripada golongan yang membazir. Dalam bab membazir juga kadang-kadang bukan hanya pada makanan, termasuk dari segi spending untuk perayaan. Beli baju raya sampai 6 lai. Allah. Siapa yang nak pakai sangat ni nampak 6 lai? Baik, saya nak tanya tuan-tuan rahmati Allah. Beli baju raya tak salah, tetapi tuan-tuan pakai berapa kali setahun? Kadang-kadang pakai sekali dalam almari, dalam wardrobe tu semua. Tahun depan tak mau pakai dah. Hak yang tu dia kata hak orang kenal dah Ustaz. Pada orang kata kenal pun.
Bukan kata salah membeli, sunat kepada kita yakni mencantikkan pakaian pada hari raya pertama. Ni pada orang yang kedekut tak mau langsung pun ada, dia kata ustaz lah raya, dia kata ustaz saya duk belilah baju raya. Kan? Pakailah baju ada. Tak, Nabi kata apa? Sunat pada kita, sunnah kepada kita memakaikan pakaian cantik-cantik. Hari tu biar nampak lilap-lilap sikit. Kan, nampak elok, nampak berjenis sikit daripada hari-hari yang lain. Kan, kalau maklumat kalau kita pakaian kita yang biasa dia nampak kusam, hari raya bagi nampak segak sikit. Kan, bagi nampak ada sudut kelainannya. Cuma jangan sampai membazir. Nak belilah baju planet Marik ke planet Pluto ke mana-mana jenis jenama pun tidak menjadi masalah. Cuma jangan sampai melakukan pembaziran. Kalau ada duit yang lebih, membeli banyak tak salah, berkongsi kepada orang. Ramai mana orang yang belum mungkin ada pakaian. Saya pengalaman bila mak saya meninggal ketika saya kecil. Jadi memang kami ni keluarga yang susah, agak susah. Alhamdulillah ayah saya tetap bertanggungjawab jaga bagi apa yang menjadi keperluan. Ada beberapa kali raya ustaz, orang-orang kaya ni bawa kami pergi beli baju raya. Ustaz, sampai hari ni saya ingat dia ustaz, orang kaya tu. Dan saya rasa bertahunlah doa ni tak pernah kita gugurkan nama dalam doa. Padahal dia beli baju raya ustaz. Baju raya ketika tu pergi beli saya rasa harga adalah RM80, RM60 ustaz. Tapi dengan asbab RM60 tu sampai hari ni kita kenang dia. Sebab apa? Kita boleh pakai pakaian cantik macam orang lain dengan asbab kemurahan hati dia. Tapi kalau kita sendiri pakai kita tak ingat pun. Kan? Maka kali ni kita beli untuk kita sepasang. Yang lain berpasang-pasang itu kita belilah bagi kepada orang yang memerlukan. Kerana tuan-tuan, nilaian memberi itulah yang mudah-mudahan menjadikan jambatan pahala kepada kita semua insya-Allah. Maka elakkan pembaziran daripada bulan Syawal dah Ramadan bazi' dah. Syawal pun bazi'. Tuan-tuan nak jadi apa ni tuan-tuan? Maka kita betulkan balik apa yang dah biasa agar kita membiasakan benda yang betul insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Jadi elakkanlah pembaziran yang berlaku terutamanya pada bulan Syawal ini. Sama-sama kita ingat ataupun kenang kepada mereka yang mungkin memerlukan, maka sama-samalah kita hulurkan bantuan kepada mereka. Dan berikutnya ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada Wan Fazidah di Facebook. Baik, saya ingin bertanya ustaz, adakah menjadi satu kesilapan kita berpuasa sunat Syawal 6 hari berturut-turut daripada kita tidak menerima tetamu atau menerima jemputan jiran? Dengan alasan belum selesai puasa, kita belum raya lagi. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Belum raya 6, dia kata, waulah betul-betul nak makan lepas raya 6. Jadi sedikit pencerahan dari Ustaz. Bagus soalan ni. Baik, yang pertama kita sebut dulu tentang puasa 6. Sebelum kita nak menjawab tentang tak terima tetamu sebab dia berpuasa 6. Baik, apa fadilat puasa 6? Nabi kata, man sama Ramadana, thumma atba'u sittan. Nabi kata siapa yang selepas bulan Ramadan dia tambah dengan berpuasa sitan, ini puasa 6. Nabi kata min Syawalin kana ka siyamid dahr. Nabi kata akan diberikan pahala kepadanya seperti mana dia berpuasa sepanjang tahun. Tambah 6 ya tuan-tuan. 6 hari je. Maka seperti mana kita berpuasa selama setahun. Maka ambil manfaat. Baik, dah tahulah kami nak pahala puasa 6 ni. Maka kami nak puasa 6 tapi tak maulah tamu tetamu. Ini satu kesalahannya. Tuan-tuan berpuasa 6 tidak menjadi kesalahan meraihkan tetamu. Betul. Cuma maklum kepada tetamu, minta maaf hari ini saya puasa 6. Tapi jangan sebelum dia makan, waktu dia tengah makan dah tu, biasanya dia kata makanlah sekali. Maka kita habaq kat dia, okey saya puasa 6. Takkan dia nak berhenti makan, dia terus malam makan, tak apa, saya tetap kena puasalah habaq kat dia kan. Cuma kita susullah, janganlah kalau boleh awal-awal kita tahu dah hari raya kedua ada 60 keluarga nak main kat rumah kita. Janganlah waktu tu galak nak puasa. Kan? Bukan kata satu kesalahan, kalau kita kuat silakan, tapi kalau boleh elakkan. Kan ada peluang yang panjang, cuma kita usahakan. Tahun ni kita azam ramai-ramai, sama-sama kita usahakan untuk kita berpuasa 6 dalam sempena bulan Syawal ini untuk mengambil keberkatan puasa setahun tu, insya-Allah mudah-mudahan. Kalau tak boleh buat betul-betul buat selang-selang. Ya, yang penting boleh. selesai 6 insya-Allah. Baik, banyak lagi akan kita bicarakan. Para penonton terus setia bersama dengan tayangan Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru dengan topik kesilapan di bulan Syawal. Masih lagi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Somad Yaakob Yusra. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Bila sebut tentang Syawal ni, keadaan Syawal ni Ustaz, yang Ustaz
kita tengok biasa masjid ni menjadi sunyi sepi kembali. Tak semua tetapi segelintir berlaku. Jadi mungkin kerana kesibukan open house dan sebagainya, mungkin bagaimana pandangan Ustaz dan juga nasihat Ustaz lah kepada perkara-perkara seperti ini diharapkan agar tidak berulang, Ustaz. Bila sebut tentang, bila betul tadi bila sebut raya je masjid kesian dia kan, duduk seorang-seorang balik tinggal pakcik sama sampah, tinggal pakcik sama sampah tu imam. Maka tuan-tuan tahun ni kita usahakan, kita usaha bersama azam kita tahun ni dengan bersempena dengan hari kemenangan ni tuan-tuan, kita usahakan juga paling koman paling cak ayam dapat juga hari ni dapat juga solat berjemaah di masjid. Waktu mana pun cuba ikhtiar. Kalau maghrib lagi boleh PIP, kalau zuhur lagi boleh PIP, kalau cari ruang, jangan sampai tak ada langsung tuan-tuan. Seolah-olah kita ni tuan-tuan menafikan tarikhah ibadah, kedekatan kita dengan masjid. Betul saya sendiri pun kalau di Madat tu kita buka 24 jam. Orang-orang musafir ni balik raya ni tuan-tuan boleh datang singgah. Kita buka 24 jam untuk orang yang nak bermusafir, nak berehat, nak mandi, nak tidur kat masjid pun tak ada masalah. Kita buka sepenuh je. Nak tengok kucing pun boleh. Kucing siap kat depa. Tak ada baju raya depa tahun ni tuan-tuan. Maka kita usahakan bersama agar menghidupkan tu, insya-Allah mudah-mudahan. Allah. Dan kemeriahan Ustaz, aktiviti yang dilakukan di Madat ni dengan cerita meriah Ustaz. Jadi mungkin orang kata apa, ada dalam kalangan penonton tengok Ustaz pada hari ini yang ingin menjadi sebahagian daripada keluarga besar Madat ni, mungkin ada sesuatu yang boleh dilakukan dan disumbangkan Ustaz. Baik, rakan-rakan penonton tanya Ustaz rahmati Allah, benda pertama kita boleh buat. Benda pertama semua boleh buat. Buat masalah, saya dimaklumkan laporan daripada TV3 belum ada yang patah jari yang tolong tekan butang share. Tu first dulu. Sebelum nak buat benda lain ni, tekan butang share pagi ni. Ni lebih 2,000 orang yang sedang menonton ni, masya-Allah, di melalui media sosial, di TV tak tahulah berapa ramai. Tekan butang share je. Dia tahu Ustaz TV takkan nak kongsi dengan orang, tak payah bagi kat jiran TV tu kan. Tekan butang share, kongsikan kepada orang lain. Mungkin dengan sebab perkongsian kita pagi ni ramai orang yang dapat pahala, dapat manfaat dan ilmu. Baik, apa yang kita boleh buat untuk menyertai tuan-tuan? Alhamdulillah masjid kita dah siapkan. Jadi sekarang kita fasa membangunkan juga tahfiz fasa kedua. Kita ada 6,000 permohonan Ustaz. 6,000 permohonan, demam saya nak terima. Tak boleh nak terima semua. Jadi, kena interview dulu. 6,000 orang yang kita mampu ambil. Tahun ni 15 orang je Ustaz. Jadi tahun depan kita harap kita boleh ambil sekitar 250 orang pelajar baru dengan kita mempersiapkan fasa yang kedua. Kemudian kita sedang nak mempersiapkan juga rumah warga emas. Alhamdulillah beratus permohonan dan kita dah buat kelas aktiviti dah 4 tahun kelas warga emas ni. Ada yang dah graduate dah. Kan? Dah baru ni tadarus pun seorang makcik-makcik ada yang umur 85 tahun, 83 tahun. Hari-hari datang istiqamah pada untuk main, untuk mengaji dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita tak mampu mengaji makan macam makcik-makcik ni, macam pelajar kami ni, maka kita usahakan untuk kita menyumbang. Maka hari ni tuan-tuan special ni, sempena Syawal ni tuan-tuan, kita manfaatkan sedekah kita hanya bukan dalam bulan Ramadan, tapi juga kita mengambil faedah dalam bulan Syawal ni tuan-tuan. Ramai orang yang salah bila mana masuk Syawal dia tutup rapat pintu sedekah dia pun. Nah, tuan-tuan, sedekah dia bukan dapat kepada saya. Saya pun tak beria nak pulun mai hari raya lagi nak sangkut dalam jam nak balik dan sebagainya, tapi nak juga tumpang manfaat dan kebaikan untuk kita dapat bersama. Jadi tuan-tuan, mana yang berdekatan boleh pergi ziarah. Datang ziarah terus, mai tengok di Madat apa yang tuan-tuan boleh sumbangkan. Masih banyak pembangunan, kita ada masih stadium e-sport, rumah warga emas, kita ada taman kucing, kita ada tahfiz fasa kedua, tahfiz perempuan fasa ketiga, kita ada habsukan sunnah yang terbesar di Kedah, berkuda, memanah dan berenang. Dan yang bestnya apa Ustaz? Semua ni kita sediakan percuma. Ini yang dikatakan daripada ummah kepada ummah. Tuan-tuan, siapa sangka masjid baru buat tahun lepas, tahun ni dah boleh guna. 12 bulan sahaja perjalanan pembinaan masjid dan sekarang fasiliti itu lengkap digunakan, siap dengan taman permainan kanak-kanak di dalam dan di luar masjid untuk fasiliti penggunaan orang ramai, insya-Allah. Allahu akbar. Sebab tu bila kita sebut tentang ahli keluarga kita yang telah pergi kan, yang dah telah pergi, jadi bagi pihak mereka juga, selain daripada kita ziarah, hadiahkan Fatihah dan bacaan Quran pada mereka, mungkin sebagai infak mewakili mereka juga Ustaz, mungkin kita boleh berikan bagi pihak yang telah pun meninggal dunia. Mungkin sedikit pencerahan pada Ustaz. Baik, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, di antara benda yang kita boleh bantu orang yang dah meninggal, khususnya mak ayah kita, pasangan kita, anak-anak kita, kita nak dia tak boleh beramal dah, tapi kita yang masih hidup masih boleh beramal mewakili dia. Maka inilah ruang dan waktunya kita pergi ziarah kubur dah tadi, kita dah ambil dah pergi tengok dia dan sebagainya. Maka sekarang dah ruang yang kita sambung jalinan kebaikan amal itu, wa amil lima ba'dal maut, adalah dengan kita berinfak dan bersedekah.
bukan masuk ke dalam poket Ustaz Anas, tak masuk dalam poket saya, masuk dalam poket dana pembangunan khususnya untuk pembangunan masjid dan tahfiz. Sebanyak mana anak-anak tahfiz ni baca Quran, sebanyak tu dapat pahala kepada isteri kita, suami kita, mak kita, ayah kita. Maka sebab tu objektif kita perayaan ini adalah untuk apa? Untuk kita juga memperbanyakkan ibadah, bukanlah semata-mata hanya dalam bulan Ramadan. Cuma apa yang menariknya Ustaz, dalam segmen kita pada pagi ini, mana-mana yang menyumbang, kita akan bekalkan 60 e-book lebih secara percuma kepada tuan-tuan balik. Termasuk buku yang kita gunakan sebagai panduan pada pagi ini tentang Perfect Syawal ni. Ini di antara buku yang dah siap tulis tahun 2 tahun yang lepas. Siap dengan carta semua apa benda what do and don'ts dalam bulan Syawal. Jadi tak payah duk pening-pening lah. Dalam ni dah lengkap dah panduan berkaitan Syawal. Dan tuan-tuan rahmati Allah juga, jangan bimbang tuan-tuan, ada 60 video, ada 100 video lebih tentang Al-Quran dan Tajwid. Jadi ambillah manfaat sebaik mungkin. Yang tak ada duit menyumbang pun tak ada masalah. Tuan-tuan kontak dengan nombor tertera, pergi ke madaksita.com, minta je cara percuma. Hari raya ni kalau kita tu sebagai duit raya, kita akan bagi juga bekalkan percuma. Jadi yang menyumbang tak menyumbang, ambil manfaat sebaik mungkin. Doakan Murtada Dakwah Center pun Madak Center dapat memberikan kebaikan sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita mengambil bahagian untuk kita menyertai dan juga menyumbang. Dan tanya Ustaz, seindah kasih kita nak tamat di sini Ustaz. Sudah tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, seindah kasih biar tahu jangan keliru. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra masih lagi bersama kita pada pagi ini untuk topik yang saya rasa cukup penting dan menarik untuk kita bicarakan dan kita hayati bersama, kesilapan di bulan Syawal. Banyak perkara yang telah pun kita kongsikan kepada anda para penonton. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan kepada yang lain, terutamanya di bulan Syawal yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Sambil-sambil kita menghubungkan silaturahim, mungkin ada yang kita kenal, yang kita tak kenal, saudara mara jauh dekat dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Baik, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, kita nak teruskan lagi Ustaz. Bila sebut tentang ziarah raya ni Ustaz, ada situasi di mana bila kita duduk di kawasan yang berjiran dan sebagainya, kadang-kadang jiran kita ni ada yang Muslim dan Muslim. Kadang-kadang sampai berebut parking ni Ustaz. Yang parking yang direbutkan itu ialah ruang yang terhad sehingga mengganggu jalan. Ya, ziarah raya tu bagus. Tetapi ini perkara yang perlu difikirkan juga sehingga mengganggu ketenteraman jiran, bising dan sebagainya. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Okay, baik. Soalan yang baik sebagai tindakan yang perlu kita berjaga-jaga. Dalam kita meraihkan keseronokan berhari raya, jangan sampai kita mengambil hak orang. Itu hati-hati. Sebab matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, memang perayaan ini satu kemeriahan yang perlu kita sambut, tetapi jangan kita menzalimi hak orang lain. Kadang-kadang pergi parking kereta depan rumah orang. Kalau ada keperluan, tolong maklumkan. Kan, pergi ketuk pintu Ustaz, Assalamualaikum uncle, boleh tak saya nak tak kenderaan sekejap, minta izin. Minta izin. Jangan main parking je, lepas tu dia buat muka bebai. Kan, kawan tu minta alih kereta, dia buat muka bebai. Lepas tu memang kawasan parking dia. Betul. Maka tolong dalam untuk Ramadan ini, Syawal pada kali ini, kita ambil manfaat sebaik mungkin untuk kita jaga adab-adab berjiran ini. Sebab Nabi SAW melarang kita menyakiti jiran, termasuk dari segi moral yang sebegitu. Ada orang yang dia buat tak apa, bubuh parking tak apa, raya dia faham. Jangan dia buat faham macam tu. Kita bukan kasyah nak boleh faham ke orang.
Kalau betul kita tahu dah, contohnya kita nak buat rumah terbuka esok. Hari ni, pergi minta izin jiran. Minta izin kat dia. Jemput dia datang dan minta izin. Minta maaf nak esok takut ada orang terparking depan rumah, saya minta izin. Betul. Minta izin. Tak hilang ego kita pun dengan tak menjatuhkan maruah kita pun kalau kita pergi minta izin dengan cara yang elok. Ni tolong dalam bab parking jangan kita ikut teradap saja. Ambil hak orang kerana jangan disebabkan satu ibadah ziarah menziarahi kita nak hidupkan, kita menafikan hak orang lain dengan menzalimi hak kejiranan. Nabi kata di antara perbuatan dosa yang akan banyak berlaku adalah jarihi daripada jiran tetangga, sama ada kita menyakiti dia atau dia menyakiti kita. Wallahu a'lam. Itu di pihak orang dewasa yang ini ayah dan ibu. Di pihak kanak-kanak pula Ustaz, ni ada cerita juga yang berlaku pergaduhan antara jiran sebagainya disebabkan mercun raya, bunga api raya. Anak-anak punya cerita ni Ustaz, sedikit juga panduan kepada kita bersama. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ni kita kena belajar ikhlasnya kanak-kanak dalam bersilaturahim. Depa tuan-tuan hari ni bergaduh, esok relax, kawan balik. Kita orang tua-tua janganlah terlebih over kadang-kadang sebabkan anak-anak. Dunia kanak-kanak ini dunia yang unik. Kita pun pernah melalui zaman kanak-kanak bergaduh dengan aku ni. Aku tak mau kau orang ngahang. Kan? Besok lek kawan balik. Mandi sungai sekali. Makan aiskrim sekali. Pergi berkelah sama-sama dekat pondok kan. Jadi kita sebagai mak ayah be professional lah. Janganlah sebabkan anak-anak punya permasalahan kita pula bermusuhan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah. Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga khati'un rahimahu, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Saya nak mengajak tuan-tuan bersempena dengan Syawal pada tahun ini, jom kita saling memaafkan orang lain. Kerana tuan-tuan, bila mana kita berhasad, kita berdendam, kita bermusuhan, dia macam dengan penyakit kanser. Lagi lama kita tak cuba rawati dia, kita tak usahakan untuk pergi buat rawatan yang baik atau melepaskan dia, maka dia akan semakin membesar. Saya bagi contoh tuan-tuan, bila saya pegang telefon saya ni tuan-tuan, telefon saya ni tak berat pun, mungkin hanya dalam 100-200 gram. Saya pegang macam ni tuan-tuan, 1 saat saya tak rasa apa. Tapi 10 saat ketika saya bercakap ni tuan-tuan, saya duk pegang telefon ni dah mula rasa lenguh di sini. Kalau 1 minit saya pegang kebas tangan saya. 1 jam saya pegang demam saya. Maka begitu juga dengan dendam, dengan kemarahan kita. Lagi mana kita membesarkan dia dalam tubuh kita dengan berdendam kepada orang lain, marah kepada orang lain, kita takkan ke mana-mana. Dan dia akan bagi impak tuan-tuan. Allah akan menyekat rezeki kita. Sebab Nabi kata apa? Man ahabba, barang siapa yang nak dimurahkan rezeki, wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa nak murah rezeki panjang umur, hubungkan silaturahim. Apa maksudnya? Wal takun min, yang disebut dengan kepada kita walakin ya'fu wa yasfahu, memberikan kemaafan kepada orang. Bercakap senang tapi nak buat susah. Tuan-tuan, saya bercakap atas kapasiti dulu, saya ada satu dendam yang saya tak boleh nak move on. Tapi 2019 bila saya kata tak apalah, saya tak payah marahlah, bergaduh dengan benda yang takkan menyelesaikan masalah. Bila the moment start move on, Masya Allah, Allah permudahkan banyak gila urusan Ustaz. Lapang dada. Berlapang dada. Yang kita duk takut yang nilai duit yang sejumlah yang kita rasa macam tu pemilikannya, kita susah payah cari, tiba orang berkhianat. Kita rasa tak boleh nak tinggal. Tapi the moment kita kata berlapang dada, berdamai dengan diri, berdamai dengan hati, berdamai dengan permusuhan, Masya Allah tuan-tuan, Allah permudahkan berkali ganda daripada nilai tersebut. Lepas tu tuan-tuan, alhamdulillah hari ini Allah permudahkan urusan pembangunan masjid. Lepas move on lah. Kalau dulu duk statik dengan rasa macam kita aja betul apa semua, tak bawa ke mana-mana. Jadi saya mengajak tuan-tuan, rakan-rakan penonton tanyalah Ustaz, kita buat benda yang sama. Syawal tahun ni kita bawa buku lembaran yang baru, seperti mana lembaran hari raya baru itu bawa kepada kebaikan. Kita pun buat benda yang sama, insya-Allah. Kita usahakan memaafkan orang, kerana di antara sifat yang paling mahal yang ada pada diri baginda Nabi SAW, memaafkan orang lain. Jangan sebab anak main meracun, anak buat salah, kita bergaduh bermasam muka. Pagi ni, hari ni, bulan ni, kita saling bermaafan, mengambil faedah, ambil faedah apa yang Nabi ajarkan dan teladankan kepada kita. Bermaafan, tak rendah ego pun, tak apalah kalau dia salah pun kita pergi minta maaf, rugi tak? Tak rugi. Kita dapat 2 pahala. Betul. Kalau kita salah, lagilah kena minta maaf. Takut-takut mati dalam keadaan bermusuhan,
rugi di padang mahsyar kelak. Allahu Akbar. Masya-Allah tabarakallah. Kita dah puasa penat-penat Ustaz sebulan. Keluar kita mengharapkan daripada bulan Ramadan itu dalam keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita ada soalan lagi daripada Siti Nurbayah di Facebook. Adakah menjadi satu kesilapan Syawal kepada ibu bapa dengan memberikan semangat kepada anak-anak melalui habuan duit raya apabila ingin menziarahi dan menyambut Syawal di rumah saudara mara atau rakan-rakan. Join abah bagi duit raya. Kalau tak join tak dapat. Jadi galakkan seperti itu. Adakah diperbolehkan Ustaz? Sistem reward and punishment ni sentiasa bawa keberhasilan yang baik sebenarnya. Dan ini yang dibuat oleh baginda Nabi SAW ketika mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin melakukan satu amal kebaikan, Nabi memberikan hadiah. Sehingga kan pada bulan Rabiul Awal di negara-negara Arab itu mereka akan ada satu pembudayaan yang mengambil daripada sifat Nabi SAW ada suka memberi hadiah. Kalau bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi ni, kalau kami di Mesir dulu, mereka suka bagi coklat, bagi manisan, bagi anak-anak patung kepada anak-anak perempuan. Bila tanya kenapa? Kerana dia kata inilah akhlak Rasulullah. Rasulullah suka memberikan hadiah kepada kanak-kanak sehingga kanak-kanak di zaman Rasulullah itu sayang kepada Nabi. Sebab tu lahirnya tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang hebat-hebat. Seperti mana Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Amr bin As, adanya sahabat-sahabat Sayyidina Mu'az, Sayyidina Mu'awis. Mereka ni anak-anak muda yang mana Sayyidina Zaid bin Harithah. Mereka ni adalah anak-anak muda yang mana ditarbiah oleh Nabi dengan akhlak yang baik, maka menjadikan akhlak mereka juga baik. Maka bagaimana kami sebagai mak ayah pula kita buat sistem reward ni pada anak-anak? Ya, buat. Tak usah rasa malu. Saya abangkan anak-anak saya masjid Madat, Fatih dengan Faris kena susun kasut. Dia kata kami kena buat. Ya, kena buat. Alhamdulillah setiap malam mereka susun kasut. Tapi saya bagi duit raya setiap kali susun kasut dapat RM10. Malam pertama tuan, bila orang excited nak pergi masjid, semua pakai kasut nak berada di saf depan. Allah. Kasut di saf depan, orang tak nak berada di saf depan kan? Tapi tak apalah, kita faham keadaan di keseronokan itu. Kasut ni tuan-tuan macam kena ligan jebon tu. Kotor ni. Satu selat Melaka, satu selat Laut Cina Selatan. Jadi susun, hari kedua dia dah behave sikit. Hari ketiga dah semakin susun. Dan sekarang alhamdulillah tuan-tuan, pembudayaan tersebut masing-masing dah letak dan susun kasut sendiri. Saya dengan Fatih cuba tengok. Kalau Fatih tak susun tu hari ni jadi apa? Dia kata, dia ucap, bukan pada duit sangat, dia kata, sebab nak ajar orang. Maka ajarkan anak-anak kita untuk buat benda-benda yang bukan semata-mata kepada habuan, tapi apa outcome yang baik kepada mereka. Dan dalam bab bagi duit raya ni juga, ni adalah satu sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW yang perlu kita hidupkan balik sebagai memberikan suasana kepada kanak-kanak. Lepas tu kita kali pilah tukar duit, bagi duit raya kepada anak. Kalau jumpa tepi jalan, dia pun tak minta pun bagi. Itulah suasana yang saya rasa kemeriahan hari raya itu adalah dengan kanak-kanak kalau tanya saya. Betul. Saya hati Ustaz kalau orang tak main rumah. Betul. Sebab tu saya tak apa, saya habis duit lebih sikit, saya bagi duit raya RM5 biar mereka tahu tahun depan mereka mak rumah kita. Saya bagi duit raya tu siap. Bagilah pesanan ringkas khidmat masyarakat tu. Tahun depan main lagi nah. Habaq siap untuk tahun depan tu. Bagi berapa? RM5 kat depa. Dia pergi kempen kat kawan-kawan lain tu. Hampa pergi rumah tu dia bagi RM5. Tukar baju pula. Ustaz betul dia tolong kempen. Bila kita tanya ni mai jauh. Tadi depa kata mai rumah ustaz dapat RM5. Tak apalah tuan-tuan, kita bagi sedekah kat depa niat dengan sedekah pada hari raya juga. Cuma janganlah sampai peringkat bawa kepada takalluf. Apa makna takalluf? Memaksa diri. Pada benda yang kita tak mampu buat. Contoh mak ayah janji, kalau buat sekian nak bagi sekian, lepas tu kita tak beli, jangan. Itu kita ajar penipuan kepada anak. Sebagai contoh, bila kita nak keluar pagi-pagi pergi kerja, nak pergi surau, pergi masjid, anak kita riau kat dalam rumah. Bila anak riau, tuan-tuan, apa yang kita buat adalah kita janji kat dia, kata sekali lagi balik sekali lagi beli mainan. Balik tak beli mainan, tuan-tuan ajar dia tentang berbohong. Jangan buat perangai macam tu. Kalau janji, beli. Jangan sembang kari, buat sampai jadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan pengampunan kepada kita. Sama-sama kita meriahkan suasana Syawal, insya-Allah. Kepimpinan melalui tauladan. Baik, tanya Ustaz Syedah Kasih, kita nak berjeda sekali lagi untuk topik kesilapan di bulan Syawal. Terus dia menonton tanya Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tayangan Ustaz Seidah Kasih. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berbicara topik kesilapan di bulan Syawal. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Kita nak teruskan lagi Ustaz dengan beberapa soalan yang saya rasa penting juga untuk kita bicarakan. Antaranya ialah di musim raya ni, antara orang kata apa, pelengkap kepada raya Syawal ni ialah lagu raya lah. Negara lain mungkin tak ada Ustaz, tapi Malaysia je, the one and only, the special one Ustaz. Tapi cuma lagu ni lah Ustaz, mungkin ada perkara-perkara yang boleh kita dengar, perkara yang tak boleh ni, mungkin sedikit pencerahan dulu Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, Islam bukan satu agama yang melarang kita untuk nak kita mengambil hiburan. Malah Nabi SAW sebut sendiri ketika datangnya hari raya, Nabi membenarkan untuk dimainkan khasidah ataupun nyanyi-nyanyian, syair, benda yang syair-syair yang membawa kepada keseronokan pada apabila kita mendengarnya. Merasakan satu bentuk suasana yang kita tak merasai pada waktu-waktu yang lain. Maka kata Imam Nawawi, dibenarkan pada hari raya itu untuk kita ini buka benda-benda yang boleh bawa kepada seronokan. Dalam keadaan kita hari ini, konteks kita hari ini, lagu raya lah. Betul. Nah, dan lagu raya pula biarlah yang berjenis, yang senonoh. Tapi kebanyakan lagu raya-raya kalau kita tengok tahun 90-an, tahun 80-an, lagu lama, dia ada ruh yang betul, yang bila kita dengar dia tak ditelan zaman. Betul. Kita dengar tu rasa seronok. Kita balik kampung, contohnya buka dengar lagu Sudirman, balik kampung kita boleh ikut lagu tu dalam keadaan nyanyi sampai tak sedar-sedar lepas ke mana dah. Dia tak ada perkataan raya Ustaz. Balik kampung. Balik kampung je. Dia ulang-ulang tapi kita merasai dan boleh menangis Ustaz. Betul. Kan sangkut jam 12 jam, duk teringat balik kampung, tak sampai dah aku sampai lepas main raya, boleh nangis seorang-seorang Ustaz. Betul Ustaz. Saya dulu duduk Terengganu, duk ulang lik 12-13 jam dalam kenderaan. Nyanyi ramai-ramai, 9 beradik kami, mak ayah kami nyanyilah kereta. Dulu tak ada aircon, buka tingkap, nyanyi kat luar. Itulah suasana yang kita nak bawa dalam suasana hari raya itu sendiri. Maka justru tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam lagu ni berhati-hati. Ada lagu yang kadang-kadang dari segi perkataan ni itu agak membimbangkan. Kan ada lagu yang disebut apa? Andainya matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Jangan hati-hati. Lagu apa tu? Saya tengah bayang. Itu lagu Irwan Shah kan. Bagus, alhamdulillah. Tuan yang pun dah berhijrah, subhanallah, membawa lagu-lagu ketuhanan. Tapi itulah dia pun sendiri siapa lagu tu dah lirik yang salah. Sebab apa? Dia kata apa? Andai matahari terbit pada barat pun cinta dia takkan goyah. Mana boleh. Waktu mai kiamat ni Nabi kata apa? Ketika matahari terbit barat, suami isteri tak kenal dah. Betul. Ibu yang sedang mengandung tak sedap melahirkan anak. Nak abang kata punyalah takut keadaan tersebut. Huru-hara. Maka sama suasana hari raya hari ni hidupkan dengan memasang mungkin muzik-muzik yang mungkin menyenangkan orang, merasai suasana raya. Budak-budak pun rasa syok nak main. Nampak rumah tu terbuka. Ini rumah tu tutup macam rumah hantu. Budak nak main ketuk pun takut. Saya ke hantu keluar ke, jebon ke keluar ke apa kan. Maka kita bawa suasana tanpa menidakkan hak. Padahal waktu semayang berhenti. Walau budak-budak main ajak mereka semayang sekali, hampang sejadah. Kan seronok kalau kita hidupkan pembudayaan sebegitu, mengajarkan ibadah dalam meraihkan perayaan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Dan berikutnya kita ada Wakdosh bertanya di Facebook. Soalan yang berikutnya, adakah meraihkan Aidilfitri hanya terhad pada 1 Syawal sahaja? Dan adakah kita silap meraihkannya 2 Syawal hingga 30 Syawal, dan terkadang ada yang terlajak meraihkan raya ni sehingga masuk bulan Zulkaidah Ustaz. Ini sampai satu tahap seperti itu Ustaz. Lajak sikit. Bagaimana pandangan Ustaz? Ni dia kata rayakan sebulan. Dia kata kan. Baik. Dari segi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Perayaan itu Aidilfitri, Aidilha itu hanya 2 hari sahaja. 2 hari ni maksudnya 1 pada Aidilfitri dan 1 pada Aidiladha. Cuma dalam konteks Aidilfitri, orang yang berpuasa 6 diberikan raya kali kedua setelah mana menghabiskan puasa 6 tadi. Adapun puasa sebulan itu tidak diikat dengan apa-apa ibadah pun secara khusus. Cuma pada pagi hari raya itu ada solat sunat Aidilfitri, adanya Allah SWT bertakbir,
Selepas daripada tu tak boleh dah. Tetapi tidak diikat untuk tak boleh pergi ziarah orang. Tetap boleh ziarah. Bermaaf-maafan, tetap boleh bermaafan. Buat jamuan, tetap boleh buat jamuan. Hatta habis Syawal pun, masuk Zulqa'dah pun boleh lagi buat rumah terbuka. Ni tak dia kata, oh dah biar raya habis dah, jadi kami tak boleh buat rumah terbuka. Tak dan dah, tak apa, boleh buat. Menjamu orang makan itu adalah satu sunnah yang sangat dituntut dalam agama. Maka janganlah diikat ibadah itu pada hari-hari tertentu. Cuma pada Aidilfitri yang pertama itu sememangnya ada banyak garis panduan ibadah yang boleh kita ambil manfaat. Ya, raya sebulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun pun boleh raya. Maka kerana raya itu adalah hari kemenangan, maka menangkanlah diri dengan ibadah yang banyak, jamu orang makan, bagi kebaikan, ra'i fakir miskin, sedekah banyak kepada orang-orang yang memerlukan, kan, beli baju kepada mereka, beli keseronokan, bagi kebahagiaan kepada mereka, berkongsi kasih sayang. Itulah nilai perayaan yang sebenar, kemerdekaan yang sebenarnya dalam diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jangan habis je Syawal, habis Ramadan, anak yatim pun dilupakan. Jangan Ustaz. Jadi kita kena teruskanlah dengan betul kita. Ustaz, satu sikit lah tuan. Kadang-kadang anak yatim, saya ada penjagaan rumah anak yatim. Kadang mereka kata, itu Ustaz, habis lah Ustaz, no, tak best lah. Saya tanya kenapa tak best? Allah dia kata, Ustaz, nanti lepas raya orang dah tak tengok lah kami. Disebut perkataan tu. Saya dengar-dengar sentak Ustaz. Kata Allah Rabbi. Maksudnya apa? Kita bulan puasa je kita pulun jaga mereka. Habis puasa kita pun lupa sampai kata tu sedih Ustaz. Habis Ramadan sebab apa? Kalau Ramadan dia ra'i kami. Lepas Ramadan dah tak ada. Jadi kita betulkan balik budaya tersebut. Lepas Ramadan pun kita ra'i mereka. Lepas Syawal pun kita ra'i lagi. Insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, tabarakallah, kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Dan saudara Ustaz dan juga para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada pagi ini untuk topik kesilapan di bulan Syawal, dan sedikit tuntasnya kata apa, kesimpulan untuk apa kita bicarakan kesilapan di bulan Syawal. Banyak perkara yang boleh, yang tak boleh. 3 pelan tindakan Ustaz pada pagi ini. Okey, baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan tindakan yang sama-sama kita boleh ambil sebagai bentuk faedah lah. Kita tak mau kita berbincang tanpa ada satu pelan pelaksanaan yang boleh kita ambil sebagai manfaat. Untuk Syawal pada tahun ni, yang pertama saya nak mengajak tuan-tuan, kelepiaklah kok mana pun, usahalah kok mana pun agar puasa 6 dapat kita buat. Usahakan. Kita buat sama-sama dengan ahli keluarga. Ajak isteri, ajak suami, ajak anak-anak buat. Dia seronok tuan-tuan. Kita bawa keseronokan berjemaah ibadah dalam rumah kita. Ataupun pihak masjid anjurkan pada contohnya Isnin ataupun Khamis buat apa-apa benda, aktiviti yang menarik anak khairah untuk berpesan untuk solat puasa sunat 6 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan Syawal saya berpesan dengan rendah hati belajar memaafkan orang. Kerana permusuhan wa tahasud hatta yakuna al-baghyu ini dia akan membengkakkan hati dan membantutkan kemajuan dalam diri kita. The moment kita maafkan orang, Allah akan bagi kemurahan rezeki. Allah akan memudahkan banyak urusan dalam kehidupan kita. Maafkan orang. Yang ketiga tuan-tuan, mohonlah kemaafan kepada ibu dan ayah. Bukan ketika pada pagi raya, tetapi pada setiap hari menjadikan hari raya kemaafan kita kepada mereka. Jadi kita usahakan sama-sama, mudah-mudahan Allah memberkati kita, manfaatkan sebaik mungkin ruang masa yang ada bersempena Syawal ini, pergilah ziarah menziarahi, bersalaman, mengambil faedah dengan menjamu makanan, jamu orang makan dengan kebaikan hari raya. Jangan duk melepeklah rumah saja, rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, suatu hari kita akan dipenjarakan dengan penjara yang panjang di mahsyar, di alam barzah, lama tak tahu. Jadi tengah hidup ni kita manfaatkan sebaik mungkin ziarah menziarahi, kerana Allah akan gugurkan dosa kita yang begitu banyak hari ini. Wallahu a'lam. Dan sedikit doa ringkas daripada Ustaz, semoga Allah Taala memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, buat maksiat. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah,
Kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan yang tak baik kepada kami pernah zahirkan, maka ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Pada kami yang dalam pulang daripada perantauan ya Allah, Kau jadikan kilometer perjalanan kami ya Allah sebagai amal yang memberat timang amal ya Allah. Kau jadikanlah permusafiran kami ya Allah, balik kampung kami ni ya Allah sebagai ruang yang kami manfaatkan sebaik mungkin untuk ziarah menziarahi ya Allah. Ya Allah, kalau ada permusuhan sama kami, pergaduhan sama kami, hasad dengki sama kami, maka harmonikalah ya Allah semuanya ya Allah. Pada kami yang sedang mendatangkan ya Allah, kami ada orang yang kami tak suka, yang kami marah, yang kami benci ya Allah, maka ya Allah berkat bulan Syawal ini ya Allah, Kau harmonikalah untuk kami memaafkan orang lain ya Allah. Amin. Sampai bila kami nak bawa dendam ini ya Allah, maka ya Allah raikanlah kebaikan yang mungkin ada kepada orang yang kami tak suka, dan Kau lah tutupkanlah keaiban yang ada padanya dan ada pada kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada adik-beradik yang susah, permudahkanlah urusan mereka, permudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim, pada kami yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami rakan-rakan penonton tanyalah ustaz ya Allah, Kau campurlah istiqamah dalam hati-hati kami. Amin. Agar terus kami mampu beribadah, melakukan kebaikan untuk menonton siaran-siaran yang baik ya Allah, menghidupkan hati-hati kami dengan majlis ilmu sampai kami mati ya Allah. Amin. Dan Kau berilah kesihatan yang baik kepada kru-kru yang terlibat yang tidak didendangkan ya Allah, yang mereka menggadaikan waktu raya mereka, waktu keluar dengan keluarga mereka ya Allah, demi menyampaikan syiar dengan cara kemampuan yang mereka ada ya Allah. Amin. Maka ya Allah rahmatilah kami semua, berkatilah kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, Kau terimalah semua amalan yang kami lakukan sepanjang Ramadan yang dah berlalu pergi ya Allah, dan terimalah setiap amalan yang kami akan lakukan selepas ini, dan campakkan istiqamah dalam hati kami untuk ibadah tersebut tak hilang ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saudara sedang penonton, sehingga berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.